Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni hari yang keberapa Ramadan? Alhamdulillah hari ni hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh ke Ramadan. And then Alhamdulillah harapnya semua okey, semuanya cun, semua dah sahur, terawih okey walaupun PKP kan. Sebenarnya banyak hikmah PKP ni kita dapat. Memang banyak lah, semua dah tahu lah. Tak payah sibuk nak blame sangat kenapa dah PKP apa semua. So sekarang ni hari ni nak share satu buku. Kita nak kupas sikit bulan Ramadan ni duduk sibuk layan drama je. Kita share sikit tentang tu buku ni, di mana buku ni aku bet ramai antara kita yang jarang baca buku ni. Iaitu buku ni yang bertajuk Robohnya Dakwah di Tangan Para Da'i. Iaitu karangan yang ditulis oleh Fatihi Yakan. Jadi berdasarkan bukunya kita tengok robohnya dakwah di tangan para da'i. Kita ingat da'i tak ada masalah. Ada masalah. So jom kita tengok. Kita akan tengok dalam bab 2. Kita akan share pasal bab 2, iaitu bab 2 ni memang ceritakan tentang masalah-masalah dalam negeri Islam. Apa yang terjadi dalam negeri Islam? Cuba kita sebutkan negeri-negeri Islam, negara Islam. Contohnya kita ambil Malaysia, apa lagi, Indonesia. Banyak negara-negara Islam kan yang kita boleh nampak. Kita boleh tahu dah. Kita semua dah tahu dah. So, apa permasalahan? Apa yang berlaku ni? Apa masalah-masalah negara Islam ni? Ni yang pertama. Negara Islam ni, masalah dia kita boleh tengok yang amat obvious lah. Benda ni daripada dulu lagi. Tentang jemaah. Kita dengan Islam ni terlalu banyak jemaah. Kita ada apa kalau kat Malaysia macam PAS, apa lagi, kita ada ikram, apa semua. And then dia sebenarnya tak kisah untuk kita ada jemaah kan, untuk banyak persatuan apa semua. Bagus, tapi salahnya apabila kita terlalu taksub kan, terlalu fanatik dengan jemaah-jemaah kita. Contoh, kita ambil satu contoh lah. Contoh EPL kan, bola. EPL, kita ada Chelsea, kita ada MU, kita ada Arsenal, kita ada Newcastle kan. So contoh macam tu. And then kita tengok contoh Chelsea lawan MU. And then masa tu player Chelsea tackle player MU, and then tiba tak dapat foul kan, ref tak bagi foul. Padahal sepatutnya foul. And then disebabkan fanatiknya penyokong Chelsea terhadap player Chelsea kan, dia pun mempertahankan padahal benda tu betul. Tengah foul memang sepatutnya dapat pada pihak MU kan, tapi tak dapat. Sebab apa? Tak apalah, tapi Chelsea ni sibuk untuk mempertahankan padahal yang dilakukan itu salah. So this same goes to the jemaah kita sekarang ni kan, di mana terlampau taksub sehingga ada benda yang salah, kita sibuk untuk backup kan. So itu masalah kita di jemaah. Terlalu banyak jemaah. Sedangkan kita boleh tahu kan apa yang sepatutnya, di mana and then kita selalu bertelingkah. Lately ni kita boleh tengok kan, di mana ada satu isu di mana golongan kita boleh katakan tingginya ilmu agama daripada kita ni, golongan ustaz ni bertelingkah antara satu sama lain kan, dengan perkara-perkara kecil je kan. So dia nampak dia menggambarkan macam mana Islam. Dia telah merosakkan imej Islam. And then memberi satu contoh yang buruk kepada masyarakat lain. Itu yang berlaku sekarang ni. Jemaah, bila jemaah terlalu kita kata taksub and then bertelingkah kan. Itulah di mana Allah juga berfirman kan dalam surah yang ke-3, surah Ali Imran kan, ayat ke-105, di mana Allah kata janganlah kita berpecah belah kan, setelah diberikan keterangan yang jelas kan. Kita dah tahu dah apa keterangan jelas kan. Secara kita boleh katakan setiap jemaah objektif kita adalah untuk berdakwah and then mencari redha Allah kan. Mana mungkin kita katakan kalau kita punya objektif untuk berdakwah, untuk mencari redha Allah, kita boleh untuk bertelingkah antara satu sama lain? Memang tak boleh. Memang tak sepatutnya terjadi lah. Tapi yang terjadi, itu yang terjadi, di mana antara jemaah terlalu bertelingkah
saling bertelingkah, saling gaduh. Sebab apa? Terlalu taksub antara jemaah sama masing-masing. Sibuk untuk menaikkan nama. Okey, itu masalah yang pertama tentang jemaah. And then yang kedua, pasal bid'ah. Bid'ah ni memang daripada dulu lagi orang duk cerita kan. Mana ni tak boleh ni, Isra Mi'raj ni tak boleh sambut ni. Ini Maulid Rasul, Maulid Rasul tak payah sambut. Nama Rasulullah tak buat. Yes, siapa yang tak kata tak payah sambut tak apa. Tapi jangan kita terlampau sibuk untuk menghukum, mengatakan itu bid'ah. Menyebabkan orang ni dia jadi down ataupun dia jadi satu masalah, jadi isu. Jadi isu besar orang kata. Padahal benda ni kecil je. Siapa yang nak buat, siapa yang tak nak buat tak nak. Sebab apa? Kenapa kita nak perlu bertelingkah benda-benda macam ini kan? Yang kita boleh katakan bid'ah ni boleh mendekatkan kita. Perkara ini dapat mendekatkan kita kepada Allah. Di mana contoh kita ambil contoh Isra Mi'raj. Sebenarnya untuk kita mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Sedangkan Allah SWT pun dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak kisah Nabi. Banyak kisah. Untuk apa? Untuk kita ambil pengajaran. So bila kita sibuk untuk timbulkan isu tentang bid'ah ini itu bid'ah itu sana bid'ah, sibuk kita membangkitkan isu ini, maka kita akan lupa permasalahan-permasalahan lain. Kita lupa bahawa orang kafir ni sedang menjatuhkan kita umat Islam. Di mana kita sendiri tahu Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah kedua ayat 120, di mana Allah kata orang kafir ni dia tak akan berhenti walan tarda, akan berhenti untuk menyesatkan kita sampai kita masuk negara mengikuti mereka. Itu mengikuti agama mereka. So kenapa kita sibuk untuk bangkitkan isu ni, padahal kita tahu dia ada masalah-masalah banyak lagi. Masalah utama kita sekarang ni masalah sosial terlalu banyak kes masalah dengan zinanya, dengan apa, pornografi, macam-macam. Kita sibuk dengan masalah-masalah ini, padahal banyak lagi masalah lain yang patutnya kita ketengahkan. Di mana orang luar sekarang ni ramai tak tahu tentang agama. Al-Quran macam mana nak baca pun tak tahu. Ramai lagi tak tahu. So ini yang sepatutnya kita tekankan. Bukannya sibuk untuk bangkitkan isu itu bid'ah, ini bid'ah. Tapi ada setempat yang sepatutnya kita memang itu salah lah. Jadi orang-orang yang berpengetahuan tinggi dalam ilmu agama ni sepatutnya mengeluarkan, mengatakan kenyataan apa semua. Itu kita tak perlu risau. Kita sebagai orang yang ni kerjakan menyampaikan dakwah dan cara dari Allah sahaja. Dan yang ketiga kita boleh katakan masalah negara Islam ni, di negara Islam ni adalah bukan masalah negara Islam, masalah di negara Islam kita masalah. So yang ketiga adalah pemuda Islam. Pemuda Islam sekarang ni sibuk untuk mengeluarkan fatwa. Kita boleh tengok sekarang ni baru sekolah agama daripada form 1 sampai form 5 dah sibuk nak cerita pasal ni bercerita, sibuk untuk mengeluarkan hukum ini salah, ini haram. Kalau betul kita kena gaji selidik. Sebab apa? Ulama-ulama terdahulu pun dia amat takut untuk mengeluarkan satu fatwa. Kita sibuk untuk keluarkan fatwa. Macam lagu Ultimate dia kata baru join Usrah dah pandai tepis fatwa. Itu yang berlaku di kalangan masyarakat kita sekarang ni. Sebab apa? Terlampau baru ada ilmu agama sikit terus nak keluarkan fatwa. Okey, itu yang ketiga. So yang terakhir tentang kita ni banyak lately ni kita banyak tengok ramai orang mengkafirkan, mengkafirkan antara orang Islam. Kita sibuk judge, senang cerita judge kau ni masuk neraka ni kan. Tak boleh kau ni ahli neraka kau ni. Banyak sangat macam tu. Sebab apa? Kita terlampau kita rasa kita ada bagus. Ni semua masalah hati sebenarnya kan. Judgemental lah orang kata. So kita boleh tengok semua boleh tengok masalah-masalah ni. So kita kena sedar sebenarnya bahawasanya terdapat lagi banyak lagi benda penting yang patut kita ketengahkan.
daripada kita terjebak dengan masalah-masalah ni kan. Macam mana kita sebagai negara Islam untuk kita maju, untuk kita menunjukkan contoh yang baik kalau kita sibuk untuk bertelingkah dengan perkara-perkara yang kecil seperti ini kan. So marilah kita sama-sama mendukung kan. Kita lakukan kerja dakwah kan. Paling-paling kurang pun kita berdakwah pada negara, family kita pada musim BKP ni kan. So itu saja untuk pengurusian hari ini. So harapnya dapat ambil ibrah, ambil pengajaran dan kita amalkanlah dalam hidup kita. So itu saja untuk hari ini. Selamat berpuasa dan salam Ramadan. Ramadan Karim.